Okey, kita sambung lagi dalam bab 9. Okey, masih lagi dalam bab 9. Peristiwa kebarangkalian peristiwa bergabung. Okey, dan kita akan sambung dalam subtopik yang sama iaitu saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif. Okey, dalam bab yang sebelum ini, dalam tajuk yang sebelum ini, kita sudah belajar gabungan yang menggunakan perkataan dan. Okey, so dan kita sudah tahu dan ini melibatkan pendarapan di antara kebarangkalian. Okey. Okey. So dan mereka ada dua jenis, sama ada bersandar ataupun tidak bersandar. Okey. Dan B boleh ditulis guna simbol set persilangan. Okey. Jadi di sini yang terbaru ini adalah gabungan menggunakan atau. Atau akan guna simbol set union, kesatuan. Okey. Jadi dia melibatkan pengiraan tambah. Dan dia ada dua jenis yang kena hati-hati iaitu saling eksklusif dan tidak saling eksklusif. Okey. Jadi di sini video ini akan berfokus kepada perkara yang atau. Okey, kita perkara yang atau. So kalau dua peristiwa digabung dengan perkara atau, okey, maknanya kebarangkalian boleh dicari dengan senangnya tambahkan kebarangkalian peristiwa A dan B. Okey, dengan syaratnya A dan B gabungan ini adalah jenis saling eksklusif. Maksudnya mereka tidak ada persamaan. Tiada persamaan. Ataupun kita boleh kata A dan B adalah perkara yang tidak berlaku serentak. Okey, saya ingat contoh yang saya bagi ialah kalau saya pilih seorang pelajar itu bangsa Melayu dan pelajar itu bangsa Cina, okey, ataupun bangsa India. Ini ada 3 peristiwa. Okey, A, B dan C. So 3 peristiwa. Jadi gabungan mereka adalah saling eksklusif kerana pelajar yang dipilih tidak boleh pada masa yang sama bangsa 2 ataupun berbangsa 3. Dia tak boleh bangsa Melayu dan juga bangsa Cina. Mereka digabungkan ini tak boleh berlaku serentak gabungan ini. Sebab mereka tak boleh ada dua bangsa. Jadi ini adalah saling eksklusif. Okey. Okey, jadi lagi sejenis kalau kita peristiwa digabungkan dengan atau, okey, dia boleh dikira kebarangkalian dia dengan jumlahkan kebarangkalian peristiwa A dan B, kemudian tolak dengan kebarangkalian A dan B. Okey. So ini berlaku sebab ada persilangan antara A dan B, iaitu ada bersamaan. Maksudnya A dan B ada wujud nilai. Dia tak ada sama dengan kosong. Dia bukan kosong. Dia ada wujud. Jadi kita mesti tolakkan dia. Okey. Jadi dalam bentuk set, maksudnya A dan B ada tempat persilangan. Okey. Maksudnya dengan lain, dengan katanya, kita boleh kata dia boleh berlaku serentak. Dia boleh berlaku serentak, boleh berlaku bersama-sama. Okey, so ini adalah jenis tidak saling eksklusif. Jadi kalau tidak saling eksklusif, kita mesti buat tolak lagi. Okey, mesti buat tolak A dan B. Okey, kita tengok soalan dalam pengiraan macam mana. Sebelum pergi, ingatkan sekali lagi dan maknanya persilangan, simbol dalam set.
atau maknanya simbol dalam set kesatuan. Okey. So ini adalah peringatan saja. Sekarang kita lihat contoh. Okey, contoh yang senang saya bagi, sebiji telur dipilih. Okey. So telur dipilih, K ialah telur dipilih ialah grade A, L ialah telur dipilih grade B, M ialah telur dipilih adalah telur retak. So di sini dengan jelasnya kita tahu K dengan L ini adalah saling eksklusif. Saling eksklusif. Okey. Kalau kita kata L dengan M pula, mereka adalah tidak saling eksklusif. Okay. Dan kemudian K dengan M pun sama. Sebab di sini kita tahu sebiji telur tidak akan ada wujud sebiji telur ada dua grade. Jadi kita tahulah K dengan L ini dia tak boleh berlaku serentak. Tak boleh berlaku serentak maksudnya mereka adalah saling eksklusif. Okey, manakala K dengan M dan L dengan M, mereka boleh berlaku serentak. Maksudnya, telur boleh grade A dan dia boleh retak. Okey, retak maksudnya macam pecah lah. Okey, telur itu sudah ada tanda pecah. Okey, so maksudnya A, grade A dan retak ini boleh berlaku. Dan B, kemudian retak. Ini pun boleh berlaku. Jadi ini adalah tidak saling eksklusif. Okay. So first kita fahamkan soalan. Jadi sekarang kita tengok pengiraan. Okay, seperti tadi saya kata, soalan sekarang minta kamu cari K atau L. Okay, ini adalah atau simbol dia. Ini adalah simbol atau. Okay, atau. Jadi, disebabkan mereka adalah saling eksklusif, K dan L ini adalah saling eksklusif sebab mereka tak boleh ada wujud telur yang ada dua grade. Jadi, mereka saling eksklusif. Okay. Jadi, hasil kebarangkalian mereka untuk kira ialah tambahkan kebarangkalian peristiwa K dan L saja secara terus. Jadi guna nilai yang ada K dan L kebarangkaliannya, jumlahkan dapat jawapan. Okey. So ini adalah bahagian saling eksklusif. Jadi ini adalah bagi yang jenis saling tidak eksklusif. Tidak saling eksklusif. Tidak saling eksklusif. Maaf ya, tidak saling eksklusif. Iaitu, sekarang saya nak kamu cari K atau M. Okey, atau M. Ingatlah simbol ini adalah atau. Okey, jadi kita buat kebarangkalian K tambah M tolak dengan kebarangkalian K dan M. Ini adalah dan. Dan maksudnya darab. Okey, kita darabkan kebarangkalian dia. Okey, dan ini adalah jenis kebarangkalian tidak bersandar lah, tidak bersandar. Okey, jadi kita buat tambah ikut nilai yang diberi, kemudian buat darab bagi pendarapan bagi yang bahagian dan ini. Okey. Kemudian kita dapat jawapan akhir. Guna saja kalkulator. Jawapan akhir dia. Okey. Jadi ingat, ini adalah dua contoh yang simple. Nanti ada masa baru kita tengok latihan. Okey, latihan ini pada muka surat teks, muka surat 258. Buku teks semua dalam buku teks semua. Okey. Muka surat 258.
Oke, so ini kemudian baru kita coba.